Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Syukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita dapat terus bersiaran bagi melanjutkan perbincangan ayat yang ke-222. Cuma kebelakangan ini sejak anak-anak memulakan sesi persekolahan, saya tak ada yang boleh membantu menguruskan anak ke sekolah kerana abang-abang dan kakak-kakaknya, abang-abang dan kakak dah mulakan pengajian, maka tak ada yang mengambil alih untuk menyempurnakan tugas-tugas mengantar dan menjemput adik-adik. Jadi saya mengambil alih semula tugas yang utama, menguruskan anak-anak. Beginilah saya kena bersiaran ketika sedang memandu. Memang pada zahirnya ada kurang dari segi keselamatan agak kurang bagus. Maka saya kira, adakah anda bersedia untuk kita lewatkan sedikit di masa akan datang waktu bersiaran saya ke jam 8, daripada 7.30 kita mula ke jam 8 dan kita selesaikan hingga jam 9.30. Kalau ada persetujuan daripada semua, saya kira mulai minggu depan kita boleh lewatkan siaran kita ke jam 8. Saya kena mula jam 7.30 sebab ini janji awal saya. Ini perjanjian awal kita untuk kita mulakan jam 7.30 pagi hingga jam 9. Saya cuba sempurnakan janji dan ini memang etika kami dalam mengajar daripada yang kami dilatih begitu. Saya cuba untuk
sempurnakan setepat mungkin. Meskipun kadang-kadang ada terlewat, tercepat, tapi itulah yang sepatutnya yang saya kena sempurnakan. Apapun saya serahkan kepada semua, sekiranya anda bersetuju untuk kita tangguhkan, atau bukan tangguhkan, kita tunda tarikh siaran ke jam 8 sehinggalah Ramadan nanti pun. Saya kira pun begitu juga, anak-anak sekolah Ramadan. Jadi kena sempurnakan jam 8 pagi hingga jam 9.30 pagi. Kalau setuju, sila komen sekarang. Sila komen setuju ataupun ada cara yang lain. Setuju atau ada cara yang lain. Macam terpaksa kena setuju je. Okey, sedang nak hantar ni anak-anak. Sekejap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doakan kami kata. Kami nak belajar. Kami nak jadi anak yang baik. Doakan kami. Jadi kat sini. Cakap apa? Setuju Ustaz. Setuju, orang ramai setuju. Alhamdulillah. Setuju. Tangguh ke jam 8 pagi. Alhamdulillah. Saya nanti dulu traffic light ni. Lampu merah ke lampu hijau tu? Merah. Merah. Lampu merah tak boleh hijau. Yang ni apa? Hitam. Pandailah. Siapa yang pandai ni? Siapa nama dia? Angkat tangan. Go. Okey. Setuju, okey. Dan hari ini saya tak putuskan siaran. Saya terus juga gunakan handphone ni. Bersiaran saya tak gunakan Zoom. Saya gunakan secara manual, cara lama. Saya tak gunakan Zoom hari ini. Saya tak nak putus-putus lagi. Saya langsung terus. Anda Hasan, Assalamualaikum Ustaz. Hati-hati memandu. Waalaikumsalam. Terima kasih ajak anda. Untuk pengetahuan semua, minggu ini, minggu yang akan datang, minggu depan adalah minggu terakhir bagi sesi program intensif, program harfiah melalui WhatsApp. Maknanya minggu depan adalah minggu yang terakhir untuk menyempurnakan muka surat terakhir bagi juzuk pertama. Artinya peserta yang ikuti program dah menyempurnakan, akan menyempurnakan terjemahan bagi muka surat terakhir untuk juzuk pertama. Dan hajat anda adalah antara orang yang tegar yang menyempurnakan. Tahniah saya ucapkan pada hajat anda Hasan. Termasuk ni Rokiah Haji Saidin, Baziah Hamid. Ini mereka adalah orang-orang yang istiqamah, alhamdulillah. Yang istiqamah mengikuti program ini. Termasuk ya Azimah Abdullah pun begitu juga ada. Mereka ini adalah orang-orang yang berada di barisan hadapan yang menyempurnakan tugasan. Tapi bagi yang ikuti fast track minggu ini adalah minggu terakhir. Yang kita ada dua tim, satu tim yang nak menyempurnakan satu muka surat lebih awal. Ya, Hajar Majmin juga masuk. Okey. Azimah Abdullah, Majmin Muhammad Yusof.
Mereka ini adalah orang-orang yang berada di barisan hadapan setiap kali menghantar terjemahan. Alhamdulillah, tahniah kepada semua. Mereka semua adalah orang muda belaka, muda dalam kerja mereka. Sebentar sekejap saya akan uruskan tempahan makanan untuk anak. Ayah, nak ikut? Mana boleh? Nak ikut ke? Betul ke? Sayang dulu. Okey, mari kita. Sekejap saya buat tempahan makanan untuk anak saya sekejap. Tak, adik. Adik tak baik. Satu apa? Satu IK Ibn Khaldun, 4 Ibn Sina. Okey. Assalamualaikum. Bang. Satu Ibn Sina, 4 Ibn Khaldun. Betul? Terbalik. Satu Ibn Sina. Terbalik. Satu 4 Ibn Sina, 1 Ibn Khaldun. 4 Ibn Sina, 1 Ibn Khaldun. Ya. Okey. Terima kasih. Sama. Nanti sampai kat kelas. Apa tu? RM1. Ambil je nasi tu ya. Nama mungkin tak ada. Ambil ni. Okey. Terima kasih bang. Jom. Okey dah. Jom. Masuk. Alhamdulillah. Ya, Esa Abu Bakar begitu juga. Antara orang-orang yang awal, diam tak diam, pejam celik, kita dah menjejak tahun yang kedua. Pada tahun pertama dapat selesaikan 1 juzuk. Alhamdulillah. Perlunya istiqamah. Kita tak mungkin boleh dapat 1 juzuk dalam masa yang singkat, selesai, habis. Kalau dapat pun kena buat intensif course. Tapi kita ramai. Dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada para musyrif dan musyrifah yang membantu menyempurnakan tugas-tugas ini semua. Masya-Allah. Siapa dia? Cik Long Sania. Kat mana tu ustaz? Saya dia kat sekolah, nak hantar anak sekolah. Fatimah Osman. Ya, Ibu Fatimah juga antara orang yang terawal. Cik Long dan Fatimah Osman antara yang ikuti program intensif. Cuma tempat yang berbeza. Cik Long Sania bertempat di Pulau Gadung, Melaka. Ibu Fatimah Osman ketika PKP tu, masa batch yang pertama, generasi pertama, Dita C01. InsyaAllah. Jadi Ramadan nanti, mereka ini semua mereka yang telah selesai menyempurnakan terjemahan 1 juzuk pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada mereka. Saya berikan ruang pada mereka untuk
berkongsi terjemahan kepada para penonton pada slot akhir program nanti. Pada jam 9.25, nanti ada dalam 15 minit sebelum kita bersurai, saya akan jemput ibu-ibu ataupun kaum muslimin, bapa-bapa yang ikuti program. Sebab kami ada 15 grup. Daripada 15 grup, ada 3 grup daripada 15 grup tu yang lelaki, peserta lelaki, dan daripada 3 grup tinggal 1 grup yang aktif. Satu grup aktif ni saya akan raikan untuk memberi ruang kepada mereka menterjemah pada slot akhir Ramadan nanti, insyaAllah. Kita akan teruskan, saya akan teruskan juga. Tapi untuk juzuk yang kedua, kita akan bincang bagaimana sama ada para musyrifah atau musyrif untuk bersedia untuk meneruskan menyimak ataupun tidak. Tapi yang pasti, anda yang sempurna satu juzuk pertama ini akan ditawarkan untuk menjadi musyrif dan musyrifah, untuk bantu mengembangkan, menyemak peserta-peserta baru yang akan kita sambut pendaftaran mereka nanti. Suara kurang jelas. Suara kurang jelas ke? Dan yang pasti peserta-peserta yang sempurna, yang selesai untuk satu juzuk pertama, mereka akan ditawarkan untuk menjadi musyrif dan musyrifah, bagi menyimak, bagi meramaikan lagi, menyimak peserta-peserta baru yang kita harap akan lebih berkembang untuk tahun yang kedua. Tapi fokus daripada Fatihah hingga juzuk pertama. Sekiranya dapat menyelesaikan juzuk pertama, biasanya para pelajar dan para musyrifah juga akan meningkat. Di sini akan ada peningkatan bagi para musyrifah setelah mereka semak berulang-ulang peserta-peserta punya terjemahan. Mutu terjemahan mereka akan meningkat dan kefahaman mereka terhadap Quran, terhadap nahwu, saraf juga akan meningkat. Maka sebab itulah, untuk menjadi musyrif dan musyrifah bukan kerana dia layak kena dia jadi ustazah atau ustaz, tidak. Dia itu adalah sesi latihan, sesi untuk memantapkan, menajamkan ingatan, menajamkan kekuatan ilmu tata bahasa. Jadi sekiranya ada kekurangan pada musyrif dan musyrifah, itu adat. Sebab mereka bukan asatizah yang sebenarnya. Mereka adalah pembantu saya untuk menyimak terjemahan. Sekiranya ada kekurangan, saya akan bantu, saya akan betulkan. Jadi saya hanya mentor kepada seluruh musyrif dan musyrifah. Jadi ini antara berita yang saya suka kongsikan sementara menunggu sampai ke rumah, sementara menunggu mulakan kelas bagi ayat yang ke-222 hari ini. Saya nak tegaskan bahawa perjalanan program harfiah melalui WhatsApp ni sudah sampai ke penghujung bagi juzuk pertama. Meskipun ada permintaan untuk meneruskan, daripada semua mereka rasa nak lanjut lagi, nak semak lagi untuk terjemahan yang berikutnya. Jadi saya akan pertimbangkan, akan berbincang dengan para musyrif dan musyrifah sama ada mereka bersedia untuk menyimak atau tidak, atau terasa terbeban dengan proses menyimak ini. Kalau saya kira anda bersedia untuk meneruskan, insyaAllah kita akan lanjutkan untuk juzuk yang kedua, dan insyaAllah kalau boleh sampai juzuk yang ke-30. Semoga Allah kuatkan semangat kita, istiqamah.
Alhamdulillah, saya dah sampai ke taman perumahan saya, dah sampai ke rumah. Cik stand. Okey, jom. Pergi sini. Assalamualaikum. Dia ambil stand kamera. Stand. Tripod. Sebentar. Saya ambil tripod sebentar. Lupa nak siapkan. Okey, nak gunakan resume ataupun nak gunakan cara manual? Minta pandangan semua. Adakah nak guna cara manual ke ataupun nak guna zoom? Kalau nak zoom, saya kena potong. Saya kena putuskan siaran. Saya sambung ke zoom. Kalau tidak, saya akan teruskan begini. Ada 41 penonton sekarang. Semua dah bersedia? Bismillah. Assalamualaikum. Manual. Oh, cara manual. Okey. Manual je lah. Okey. Hartini Ibrahim. Azim Abdullah. Manual Ustaz. Okey. Manual ni jelas Ustaz. Masya Allah. Trauma dengan Zoom, Masya Allah. Trauma. Baik. Kalau itulah permintaan dia, saya on saya punya laptop dulu. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Datin Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Nah, Fariza Samsudin, manual. Farida Salim, cara manual pun tak apa. Okey, Aniza Muhammad Noor. Okey. Manual pun okey. InsyaAllah, sebenarnya masalah internet yang saya dapati menjadi kekangan pada siaran kita. Kalau internet okey, selama saya buat program daurah intensif, saya guna Zoom okey juga. Jadi insyaAllah kalau internet okey, okeylah. Rasa tak ada masalah apa-apa.
Alhamdulillah. Okey, harap gambar jelas. Alhamdulillah. Ummu Sabri Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang Assalamualaikum barakallahu fikum Ustazah Uji, para sahabat peserta semua. Barakallahu fik. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Saya siapkan hari ini punya topik. Baik. Oleh kerana hari ini hari Khamis, perbincangan kita tentang ilmu saraf. Dan awal topik perbincangan kita dulu, kita menceritakan tentang domir rafa' munfasil, domir rafa' muttasil, domir nasab munfasil, domir nasab muttasil, domir jar bil huruf, domir jar bil idhafah. Betul? Sekali lagi. Domir rafa' munfasil, domir rafa' muttasil. 2. Domir nasab munfasil, domir nasab muttasil. 4. Domir jar bil huruf dan domir jar bil idhafah. Okey. Masih ingat lagi? Kita fokus pada topik hari ini. Macam mana nak kenal domir rafa' munfasil dengan domir rafa' muttasil? Ada atau tidak hari ini? Semua ada. Domir rafa' munfasil ada, domir rafa' muttasil pun ada. Kemudian domir nasab munfasil tak ada. Untuk ayat ini domir nasab munfasil tak ada. Tapi domir nasab muttasil ada. Domir nasab yang bersambung ada. Domir jar bil huruf, domir jar bil huruf tak ada. Untuk ini domir jar bil huruf tak ada. Domir jar bil idhafah pun tak ada. Yang ada domir nasab muttasil, domir rafa' muttasil dengan domir rafa' munfasil. Ada 3 domir di ayat ini. Okey. Sebagai mukadimah, sebagai informasi kita, sila rujuk nota. Masing-masing ada nota untuk Dita, nota ringkas untuk Dita berhubung dengan tajuk domir. Muka surat berapa? Yang ada domir rafa' munfasil. Okey. Domir rafa' munfasil dengan domir nasab munfasil, dua-dua ni letaknya di awal jumlah ismiyah.
Domir rafa' munfasil, domir nasab munfasil, duduk di awal jumlah ismiyah. Contoh, huwallahu, hu ahad, huwa mubtada. Huwa mubtada. Dia domir rafa' munfasil. Domir rafa' munfasil. Suara tak jelas? Suara tak jelas pula ni. Nak kena tukar mikrofon ke? Sekejap. Mohon respon. Adakah suara saya jelas atau perlu diperbaiki? Kabel dah tak ada pula. Kau ada, okey. Okey, sekejap. Mana? Jelas. Okey. Jelas Ustaz, cuma perlahan. Ya ke? Saya cuba pakai mikrofon lah. Tadi saya pakai earphone. Sekejap. Okey, saya guna mikrofon. Suara perlahan. Jelas sangat. Oh, Norida Ahmad Isa. Oh, Kuantan dekat. Ya, jelas. Okey, sekarang saya dah guna mikrofon. Saya rasa jelas tapi perlahan. Rin Hasan masih perlahan. Suara dan gambar jelas. Alhamdulillah. Bazzi Hamid, suara dan gambar jelas. Jelas Ustaz, kena kuatkan suara. Okey. Alhamdulillah, Farida Salim. Okey, baik. Saya kuatkan suara. Domir nasab munfasil dan domir rafa' munfasil, kedua-dua domir ini yang munfasil, maksud munfasil berpisah. Domir ini duduk di awal jumlah. Dia duduk di awal jumlah. Cuma nama rafa' munfasil, kenapa kita namakan domir rafa'? Kerana dia berperanan sebagai mubtada. Peranan domir tersebut sebagai mubtada. Kerana semua mubtada mesti marfu', semua mubtada mesti rafa'. Maka sebab itu kita beri nama domir rafa' munfasil. Okey, jelas dengan mikrofon, insya-Allah. Zaidah Mu'asani, Manjung, ya. Okey, jelas. Oh, ni kawan-kawan dengan Aminah Irfan ni. InsyaAllah, dah jelas. Okey. Alhamdulillah, guna mic boleh jelas. Terima kasih. Musabri Jamil, Farizah Samsudin, Roki Haji Saidin, Rin Hasan, Mahani Yaakob. Okey, Alhamdulillah. Zaidah Muhammad Sani. Okey, Esa Abu Bakar. Okey. Teruskan. Sekali lagi, domir rafa' munfasil, duduk dia di awal jumlah. Kenapa dia rafa' awal jumlah ismiyah? Kerana dia menjadi mubtada. Semua mubtada mesti rafa'. Semua mubtada mesti hukum marfu'. Maka sebab itu, oleh kerana domir itu mabni, maka kita namakan domir tersebut domir rafa' munfasil. Domir rafa' munfasil.
Macam contoh yang kedua, ana Ustaz Muzakir. Contoh, saya adalah Ustaz Muzakir. Ini saya kira nota ni saya buat tambahan sedikit ni. Ketika masa daurah kemarin, saya buat tambahan. Rasanya dalam nota tak ada. Tak tahulah, mungkin ada atau tidak dalam nota. Tolong komen. Domer rofok munfasil. Sementara domer nasab munfasil duduk je di awal ayat juga, tapi awal ayat jumlah fi'liyah. Zaidah Muhammad Sani, nanti daftarkan saya, insya-Allah. Saya akan keluarkan bulan Ramadan nanti, saya akan war-warkan sepanjang Ramadan. Kita saksikan juga nanti para peserta yang ikuti program, mereka akan terjemah, dan masa sama saya akan maklumkan tarikh pendaftaran, insyaAllah. Okey, dan seterusnya, domir rofok munfasil di awal jumlah ismiyah, domir nasab munfasil awal jumlah fi'liyah. Macam mana cara terjemah dia? Tambah akan iyaka, yang ada iyaka, iyaya, iyana, iyakum, ada iya. Maka lafaz iya tu bukan bermakna akan, tidak. Iyaka satu kata, akan adalah tambahan, kerana nak menunjukkan maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam, maf'ulun bih yang letak di awal jumlah fi'liyah. Semua maf'ulun bih hukum mansub, semua maf'ulun bih berhukum mansub. Tapi oleh kerana domer munfasil, kita namakan domer tersebut domer nasab munfasil. Domer nasab munfasil. Nah, untuk membezakan domer rofak munfasil dengan domer nasab munfasil, bezanya dia jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau dalam jumlah ismiyah, nama dia domer rofak munfasil. Antaranya huwa, huma, hum. Kalau siapa yang hafal tu, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baru-baru ni buat program ada yang komen, Ustaz, saya belajar bahasa Arab, huwa, huma, hum, itu yang saya tahu domer. Rupanya macam-macam domer, nasab lah, domer jar lah, domer munfasil, muttasil lah. Sekarang kita belajar ada 6. Kita pecahkan. Semua domer ini pecah kepada 6 kategori. Domer rofok, munfasil, domer rofok, muttasil. Itu. Domer nasab, munfasil, domer nasab, muttasil. Munfasil bersambung, munfasil berpisah, muttasil bersambung. Okey. Domer jar bil huruf dengan domer jar bil idhafah. Ini domer munfasil. Okey. Muka surat 32. Ya, terima kasih Kak Tun. Kalau domer munfasil, 32 sehingga 29. Domer rafa' muttasil. Ini munfasil, okey. Rafa' muttasil. Domer rafa' muttasil ni, ini kena hafal. Domer ni domer nasab munfasil. Okey. Domer rafa' muttasil. Okey, bersambung. Saya kumpulkan kesemuanya, ada 5 kesemuanya. Domer rafa' muttasil ada 5 semuanya. Ya, ni. Ada 5 semuanya domer ini. Domer rafa' muttasil. Domer rafa' muttasil ada 5 jenis. Dan kesemua domer ini ada dalam fi'il madhi, ada dalam fi'il mudhari' dan ada dalam fi'il amar. Duduknya dalam fi'il. Domer rafa' muttasil ini duduk dia dalam fi'il. Suruh apa kata?
muka surat 36, ya betul. Dhamir rafa' muttasil. Ini kumpulan yang muka surat 36, sorry. Dhamir rafa' muttasil, muka surat 36. Waw jamaah, alif tasniyah, nun niswah. Ini 3 dhamir ni ada dalam fi'il madhi, ada dalam fi'il mudhari', ada dalam fi'il amar. Waw jamaah, biasa mereka dengan kamu. Fi'il madhi dhamir mereka, waw jamaah, mereka lelaki. Fi'il mudhari', mereka dengan kamu, lelaki. Fi'il amar, kamu lelaki. Waw jamaah. Alif tasniyah ada pada fi'il madhi, dia berdua lelaki, dia berdua perempuan. Ya, muka surat 36. Dhamir rafa' muttasil, muka surat 36. Alif tasniyah, ya, alif tasniyah pada fi'il mudhari' ada pada dia berdua lelaki, dia berdua perempuan. Engkau berdua lelaki, engkau berdua perempuan. Ada alif tasniyah. Ada 4 tempat pada fi'il mudhari'. Fi'il amar ada 2 tempat, pada engkau berdua lelaki dan engkau berdua perempuan. Dalam fi'il tersebut ada dhamir. Alif, apa dhamir dia? Alif tasniyah. Nampak dhamir tu? Dan kita namakan dhamir tersebut dhamir rafa' muttasil. Kenapa dia rafa'? Sebab peranan dia sebagai fa'il. Kalau fi'il madhi atau fi'il mudhari' itu fi'il maklum. Fi'il madhi maklum atau mudhari' maklum. Tapi kalau fi'il tersebut fi'il madhi majhul atau mudhari' majhul, maka waw jamaah, alif tasniyah, nun niswah tersebut adalah peranan dia sebagai naibul fa'il. Peranan dia sebagai naib fa'il. Tapi sebaliknya, kalau dhamir fi'il tersebut fi'il naqis, fi'il kana wa akhawatuha, maka dhamir yang ada dalam fi'il tersebut peranan dia sebagai isim kana. Dhamir tersebut peranan dia sebagai isim kana. Semua dhamir yang ada dalam fi'il, sama ada di isim kana, tetap dhamir rafa' muttasil. Sebagai naibul fa'il pun tetap dhamir rafa' muttasil. Kerana dhamir yang ada dalam fi'il semua dhamir rafa' muttasil. Sebab isim kana hukum rafa', naibul fa'il rafa', fa'il semua rafa', semua hukum marfa'. Maka kita namakan dhamir tersebut dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil. Ini kena ingat. Alif tasniyah, waw jamaah, nun niswah, dia ada pada ketiga-tiga fi'il. Madhi ada, mudhari' ada, amar ada. Sementara ya mukhatabah, dia hanya terdapat dalam fi'il mudhari' dan fi'il amar saja. Ya mukhatabah dhamir anti, dhamir engkau perempuan. Ta'budina, engkau perempuan menyembah. Irji'i, kembalilah oleh engkau perempuan. Ada tambah ya ujung. Ya di situlah, itu dhamir dia. Dhamir rafa' muttasil. Kenapa dia rafa'? Sebab dia sebagai fa'il. Semua fa'il hukum i'rab, hukum marfu'. Hukum marfu', semua fa'il hukum dia marfu'. Oleh kerana dhamir itu adalah isim yang mabni, kita namakan dhamir tersebut dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' muttasil. Ini ya mukhatabah, hanya terdapat dalam fi'il mudhari' dan fi'il amar. Sementara ta mutaharrik, ta yang berharakat, ya fa'il semuanya rafa'. Sementara ta mutaharrik hanya terdapat dalam fi'il madhi saja. Terdapat dalam fi'il madhi saja. Bermula daripada pihak mukhatab, anta, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ta pada fathah, ta pada dhammah. Fa'altum pun ta pada dhammah. Fa'alti, ta pada kasrah. Fa'altuma, ta pada dhammah. Fa'altunna, ta pada dhammah. Fa'altu, ta pada dhammah. Itu ta mutaharrik. Ta sebut apa? Fa'il. Ta sebut peranan dia sebagai fa'il. Kalau fi'il tersebut fi'il maklum, dia berperanan sebagai fa'il. Sebab semua fa'il mesti marfu', maka kita namakan dhamir tersebut dhamir rafa' muttasil. Tapi kalau fi'il tersebut fi'il majhul, fu'ilta,
fu'iltuma, fu'iltum, kutibta, kutibtuma, kutibtum, kutibti, kutibtuma, kutibtunna. Maka domir tersebut kita namakan domir rafa' muttasil juga, tapi bukan fa'il. Dia peranan sebagai naib fa'il. Kenapa? Kerana fi'il tersebut fi'il majhul. Fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' majhul atau fi'il amar. Fi'il amar tak ada majhul. Fi'il madhi majhul dan mudhari' majhul, maka dhamir itu peranan sebagai naibul fa'il. Kalau fi'il maklum sebagai fa'il, kalau fi'il majhul dia sebagai naib fa'il. Naib fa'il hukum dia marfu' juga, sama hukum marfu', maka dhamir tersebut kita namakan dhamir rafa' muttasil. Begitu juga kalau isim kana, kanu telah adalah mereka. Waw jamaah itu adalah isim kana. Kunta telah adalah engkau. Ta mutahrik itu adalah isim kana. Semua dhamir yang ada dalam fi'il tersebut menjadi jika fi'il maklum fa'il, ya, jika fi'il majhul naibul fa'il, ya, naib fa'il. Kalau boleh tambah ada alif lam, Ummu Sabri Jamil, naibul fa'il idhafah mudhaf ilaih. Okey. Jika fi'il naqis kana wa akhwatuha, maka dia jadi isim kana. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Betul. Terima kasih Ummu Sabri Jamil. Waw jamaah alif tasniah nun niswah. Ada tiga-tiga itu pada fi'il madhi, mudhari' dan amar. Ya, betul, Azim Abdullah. Tapi kalau ta mutahrik hanya pada fi'il madhi saja. Kalau ya mukhatabah hanya dalam fi'il mudhari' saja. Dan kesemua lima fi'il ini, lima dhamir ini, dia peranan dia sebagai fa'il kalau fi'il tersebut fi'il maklum. Dan dia menjadi naibu fa'il kalau fi'il tersebut fi'il majhul. Dan dia menjadi isim kana kalau fi'il tersebut fi'il naqis. Naib fa'il juga hukumnya marfu', betul. Isim kana juga hukum marfu' juga. Maka semua dhamir itu kita beri nama dhamir rafa' muttasil. Ini kumpulan yang pertama. Ada 5 grup yang ada dalam fi'il. Nama dia dhamir rafa' muttasil. Kumpulan yang kedua, dhamir nasab muttasil. Dengan dhamir jar bil idhafah ni. Ni kumpulan ni. Dhamir jar bil huruf, ni kumpulan ini. Dhamir jar pun dia, dhamir nasab pun dia juga. Tergantung pada kedudukan dia. Ha ghaib, kaf mukhatab, ya mutakallim. Ini kumpulan. 3 dhamir ini dia boleh nasab, boleh jar. Kalau duduk dia di hujung fi'il, maka dia jadi dhamir nasab muttasil. Kalau duduk di hujung fi'il, ha ghaib, hujung fi'il madhi atau hujung fi'il mudhari' atau hujung fi'il amar, kah mukhatab, hujung fi'il madhi atau hujung fi'il mudhari' atau hujung fi'il amar atau hujung fi'il ke, majhul ke, maka peranan dia sebagai maf'ulun bih. Semua maf'ulun bih akan hukum mansub. Maka kita namakan dhamir tersebut dhamir nasab muttasil. Ya mutakallim pun begitu juga. Kalau duduk hujung fi'il, dia menjadi maf'ulun bih. Sebab itu dalam sistem kita tambah akan. Mana-mana dhamir yang duduk hujung fi'il automatik tambahkan. Kenapa? Dia maf'ulun bih. Semua maf'ulun bih hukum mansub, hukum nasab. Apa tanda dia? Dia tak ada tanda sebab dia mabni. Maka kita namakan dia terus dhamir nasab muttasil. Bagi yang mu'rab ada tanda dia. Bagi yang mabni tak ada tanda. Kita namakan dhamir. Oleh kerana dhamir mabni, kita namakan dhamir nasab muttasil. Nak guna istilah fi mahali nasbin pun boleh juga. Itu insya-Allah kita akan belajar nanti cara i'rab yang lebih detail bulan Ramadan nanti. Tapi oleh kerana dalam buku saraf kita namakan dia dhamir jar bil huruf atau dhamir jar bil idhafah. Dhamir nasab muttasil. Kalau dhamir nasab muttasil, kedudukan pertama kalau duduk hujung fi'il, dhamir nasab muttasil. Kedua, kalau dia menjadi isim inna, juga nama dia dhamir nasab muttasil. Dia jadi isim inna atau inna wa akhawatuha, dhamir nasab muttasil. Boleh tulis dekat ruang komen sebagai bantuan ingatan kepada semua. 3 dhamir ini ha ghaib. Ha ghaib duduk pada ganti nama ketiga. Kalau dia baris dhammah, hu, untuk dia lelaki. Kalau dia baris fathah, ha, dia perempuan. Kalau tambah mim alif, huma menunjukkan dia berdua. Tambah mim untuk ramai lelaki. Mereka.
Kalau tambah nun syaddah, hunna, untuk ramai mereka perempuan. Itu ha ghaib, satu kumluk. Ada 6 semua. Ha ghaib. Kaf mukhatab pun ada 6 juga. Kaf baris fathah untuk engkau lelaki. Kaf baris bawah untuk engkau perempuan. Tambah mim alif untuk engkau berdua, lelaki atau perempuan sama. Kuma. Tambah mim untuk ramai, kamu lelaki. Tambah nun syaddah untuk ramai, kamu perempuan. Ini ada 6 semuanya. Kaf mukhatab untuk ganti nama kedua. Kita rangkumkan. Ha ghaib satu grup, kaf mukhatab satu grup, dan ya mutakalim untuk ganti nama pertama. Kalau duduk ke semua dhamir ini duduk hujung fi'il saja, dia akan jadi maf'ul bih. Nama dia dhamir nasab muttasil. Kenapa namakan dhamir nasab? Sebab peranan dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih hukum dia mansub. Maf'ul bih hukum mansub. Maka kita namakan dhamir nasab muttasil. Maka gandingan pada terjemahan kita, jangan lupa tambah akan pada terjemahan. Jangan lupa tambah akan pada terjemahan. Okey. Akan dia, akan engkau, akan aku, dia ha-ghaib, mereka ha-ghaib, mereka perempuan ha-ghaib, akan engkau, kamu mukhatab, kamu mukhatab, kamu perempuan, kamu mukhatab, engkau berdua lelaki, engkau berdua perempuan, kamu mukhatab. Akan daku ni ya mutakalim. Biasanya sebelum nu ya mutakalim tu ada letakkan huruf nun. Nun tersebut kita namakan nun wiqayah. Nun, mana-mana dhamir yang menjadi maf'ulun bih duduk di selepas fi'il, sebelum ya mutakalim tu diletakkan huruf nun. Sebelum ya mutakalim tu diletakkan huruf nun. Nun tersebut kita beri nama nun wiqayah. Nun wiqayah. Dhamir nasab muttasil ataupun fi mahalli nasbin. Ya, baik. Terima kasih terjemahan ini. Ini dhamir-dhamir yang satu-satunya dhamir yang saya rangkumkan dalam satu kumpulan. Ada satu dhamir saya tak tulis di sini. Apa itu? Dhamir kami. Dhamir mutakallimuna. Dhamir mutakallimuna saya tak satukan, saya tak kumpulkan dalam grup ni. Sebab dhamir mutakallimuna, dhamir kami ni, dia boleh dhamir rafa' muttasil, dia boleh dhamir nasab muttasil, dia boleh dhamir jar bil huruf, dia boleh dhamir jar bil idhafah. Sama semuanya. Dhamir nasab Sumayyah, dhamir nasab muttasil, peranan dia sebagai maf'ul bih satu, juga peranan dia sebagai isim inna juga Sumayyah. Sumayyah Abdul Halim, dhamir nasab muttasil, dia ada dua keadaan. Dia boleh jadi maf'ul bih, juga dia boleh jadi isim inna. Tambah sikit Sumayyah. Ya, muka surat 37, dhamir nasab muttasil dan dhamir jar muttasil. Dhamir jar muttasil itu termasuk dalam dhamir jar bil idhafah, dhamir jar bil huruf. Ya, terima kasih Haji Baziah. Dan satu yang terakhir, yang tidak ada dalam nota, yang saya tak tulis dalam nota, tapi saya terangkan di sini. Dhamir mutakallimuna, dhamir kami. Dhamir kami memang satu-satunya saya asingkan, kerana dia boleh jadi dhamir rafa' muttasil kalau dia jadi fa'il. Dhamir nasab muttasil kalau dia jadi maf'ulun bih. Kalau dia jadi isim inna, dhamir nasab muttasil. Dhamir jar bil huruf kalau dia bersambung dengan huruf jar. Kami dhamir kami ni. Kalau dhamir jar bil idhafah pun kalau bersambung dengan mudhaf, sama, dia tak ada berubah apa-apa. Maka sebab itu kita asingkan dia. Dia satu-satunya dhamir yang tak ada berlaku perubahan. Dhamir mutakallimuna satu-satunya dhamir yang tidak ada berlaku perubahan. Ketika dia rafa' ke, ketika dia nasab ke, ketika dia jar ke, sama semuanya. Tidak ada berlaku perubahan apa-apa. Berbanding dengan ha-ghaib. Ha-ghaib, kalau kita nasab dengan jar saja. Tapi kalau dia rafa', waw jama'ah, alif tasniyah, nun niswah dia, itu rafa'. Kaf mukhatab, dia boleh nasab dengan jar saja. Tapi kalau
Kalau rafa' dia boleh ta mutaharik ada, ya mukhatabah ada, waw jamaah ada, alif tasniah ada, rafa'. Ya mutakallim hanya boleh pada nasab dengan jar saja. Tapi kalau rafa' dia boleh waw ta mutaharik, rafa' untuk aku, tu untuk kami, dhamir mustatir, aku, kami, aku mustatir. Tak, rupa dia tak sama, lafaz dia berbeza. Berbeza dengan kami satu-satunya, dhamir mutakallimuna atau dhamir mutakallim ma'hu wa ghairuhu. Ini istilah yang kita boleh guna pakai, dhamir mutakallim. Mutakallimuna, bukan mutakallim, dhamir mutakallimuna, dhamir kami. Okay, dhamir kami ni satu-satunya dhamir yang kita boleh namakan dhamir rafa' muttasil, dhamir nasab muttasil, dhamir jar muttasil. Dia tergantung pada kedudukan dia. Kita kena tahu status dia dalam suatu ayat. InsyaAllah selepas ni kita buka terus ayat Quran, kita tengok semua dhamir-dhamir itu. Di samping kita tahu makna, terjemahkan makna dia, kita pastikan dhamir itu dhamir rafa' atau dhamir nasab atau dhamir jar. Sila kita bincangkan nanti sebentar lagi. Harap penjelasan saya terang dan jelas. Sesiapa yang inginkan penjelasan yang lebih detail, malam ni kita akan bahaskan topik tentang mubtada yang marfu' atau isim inna, mubtada yang zahir atau isim inna yang zahir atau isim kana yang zahir, dan mubtada yang mudmar, isim inna yang mudmar, isim kana yang mudmar. Malam ni perbahasan kita jam 8.30 malam untuk sesi Zoom. Malam kita akan buat Zoom. Malam ni topik kelas malam ni adalah kelas khas sebenarnya untuk para peserta yang ikuti daurah intensif Tafhimul Quran Dita yang program berbayar sebagai lanjutan atas permintaan mereka untuk saya lanjutkan. Jadi mereka ingin untuk melanjutkan, tapi saya rasa macam tak seronok bila saya ada sebahagian yang ikuti program ni. Sepatutnya boleh tahu, boleh bincang saya. Hati saya tak sampai, saya flower juga. Saya open kan, saya buka semua untuk ikuti program jam 8.30 malam nanti. Sebab saya tak mau ulang-ulang. Saya rasa nanti saya buang masa, saya ulang-ulang pada orang lain, nanti nak ulang lagi, nak cerita lagi cerita yang sama kan. Jadi apa salahnya saya cerita perkara yang sama terus. Dan rakaman itu ada, simpan, boleh rujuk, boleh belajar. Kita nak belajar, kita bukan nak berniaga, kita nak berniaga dengan Allah. Jadi insyaAllah malam ni kita akan berbincang, kita akan berkongsi berhubung dengan mubtada zahir dengan mubtada mudmar. Fa'il zahir, fa'il mudmar dah sudah. Maf'ul bih zahir, maf'ul mudmar pun dah sudah. Mubtada zahir, mubtada mudmar. Isim kana zahir, isim kana mudmar. Ya, ada live Facebook juga ada. Ustazah Anizah insyaAllah ada buat live. Saya buat live Facebook dan buat Zoom sekaligus. Jadi kalau ada nak bertanya terus, boleh tanya terus direct. Suara saya tak tertangguh, tak ada delay-delay. Dhamir mutakallimuna nahnu, dhamir kami yang tidak berubah. Ya, tengok saya baca. Macam mana ni dia? Dhamir rafa' muttasil, dhamir nasab muttasil, dhamir jar bil huruf, dhamir jar bil idhafah. Ya. Dhamir rafa' muttasil kalau dia jadi fa'il atau dia jadi naibu fa'il atau jadi isim kana. Dhamir nasab muttasil kalau dia jadi maf'ul bi atau dia jadi
isim inna juga domir nasab muttasil. Domir jar bil huruf kalau dia jadi majrur, masuki huruf jar. Domir jar bil idhafah kalau dia menerima mudhaf. Ya. Boleh semua, saya boleh silakan. Faridah Salim boleh tumpang belajar, boleh. Memang saya pelawak. Kalau saya tak izin, tak bagi peluang, saya hanya rakam dalam grup. Dulu sebelum yang pertama saya rakam dalam grup Harfiah Ustaz Muzakir, tapi saya rasa macam saya tak seronok, saya rasa macam ada hati saya tak selesa saya sebenarnya. Saya mengajar tu rasa dalam antara saya dengan Allah saya tahu. Hanya Allah yang tahu perasaan saya. Jadi saya buat begitu. Jadi biarlah saya puas hati dengan apa yang saya kongsikan ini. Saya nak semua orang rasa. Sebab saya nampak pelajar-pelajar yang ikuti program melalui WhatsApp pun saya nampak begitu. Nampak cemerlang. Lalu live saya pun juga nampak cemerlang. Jadi saya kira sayang anda ada kebolehan. Tapi buat apa saya nak sembunyikan ilmu. Saya nak beza-bezakan. Maka saya ambil sikap terus kongsi sama. Jadi saya minta maaf kepada para peserta yang ikuti daurah. Bukan saya nak beza-bezakan, tapi saya kira untuk daurah intensif, iaitu sebab saya kena fokus betul masa saya, waktu saya pastikan anda dapat apa yang anda inginkan, yang anda hajatkan. Itu masa intensif. Selepas intensif course itu saya dah bebas daripada ikatan perjanjian yang kita sama-sama sepakati. Lepas tu saya dah boleh bebas berkarya. Saya nak berkarya. Ini karya saya sebenarnya. Saya orang-orang yang suka berkarya. Saya suka berbuat sesuatu tanpa ada tekanan, tanpa ada kongkongan daripada orang lain. Saya buat dengan kehendak hati saya, dengan kepuasan jiwa saya. Jadi saya harap anda memahami tentang jiwa saya. Saya berkarya, saya berkongsi untuk kepuasan diri saya. Biarlah Allah yang menilai kerja saya. Saya tak perlukan nilai kerja anda. Penilaian daripada anda terhadap kerja-kerja saya. InsyaAllah. Jadi para hadirin semua, InsyaAllah malam ini kita akan kongsikan bersama. Baiklah. Betul, saya bila seorang guru berkata saya amat tersentuh. Terima kasih Teacher Mahani. Memang itulah, saya jumpa guru-guru yang kita mengajar bukan hanya mengajar habis, bukan bercakap dah selesai tugas, tak. Kita mengajar dengan jiwa kita. Kita memberi dengan sepenuh hati kita. Kita membuat sesuatu, kita mahukan kepuasan jiwa kita. Alhamdulillah. Jadi ini yang cuba saya dilatih begini, dan saya berguru dengan guru yang begini. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu itu berkat. Saya nak keberkatan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang domir rafa' muttasil, domir nasab muttasil, domir jar bil idhafah, domir jar bil huruf. Okey, saya Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil mahid. Yas'alunaka 'anil mahid. Satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada murakab jari. Satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il,
ada maf'ulun bih, ada murakab jari. Dan mereka bertanya akan engkau dari hal waktu haid, masa haid, tempat haid. Kenapa sebut masa haid? Sebab mim baris fathah. Mahid isim zaman dan isim makan. Mim baris fathah, isim zaman dan isim makan. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya akan engkau tentang waktu haid. Mahid, 'anil mahid, murakab jari. Dan yas'aluna, ada fa'il waw jamaah, itu domir yang menjadi fa'il dia. Waw jamaah itu domir apa nama? Domir rafa' muttasil, waw jamaah. Ka akan engkau, kah mukhatab, domir nasab muttasil. Kenapa nasab? Sebab maf'ulun bih. Kita dah boleh terjemah. Dia bergabung terus dengan istilah dia, dengan makna dia. Kah mukhatab, ha ghaib, ya mutakallim. Kalau duduk di hujung fi'il, domir nasab muttasil. Kenapa dia jadi maf'ulun bih? Dia jangan jadi maf'ulun bih. InsyaAllah. Okey, nampak? Domir nasab muttasil. Yang ini, kul huwa azan. Itu jumlah fi'liyah pertama. Jumlah fi'liyah kedua, kul huwa azan. Satu jumlah fi'liyah. Tolong beritahukan apa domir yang ada dalam fi'il jumlah tersebut. Tolong beritahu saya apa domir yang ada dalam jumlah tersebut. Tolong beritahu dalam ruangan komen sekarang juga. 8.39, ada baki dalam 20 minit lagi untuk bersiaran. Tolong beritahu apa domir yang ada dalam fi'il tersebut, dalam jumlah tersebut. Tolong menyatakan. Saya menanti jawapan daripada anda. Amin. Terima kasih Hajah Rokiah Haji Saidin. Domir munfasil. Zaitun Asina, nama baru. Zaitun Asina ni nama baru. Domir munfasil betul, tapi belum menepati lagi istilah. Munfasil. Munfasil ada dua. Domir rafa' ke domir nasab munfasil atau domir rafa' munfasil. Masih umum lagi. Mustatir wujuban, ya. Bazir Hamid, betul, domir mustatir wujuban. Ya, anda Hasan mustatir wujuban. Masya Allah, haja anda ni. Tak ketinggalan. Domir muttasil. Oh, muttasil wujuban tak ada. Muttasil wujuban tak ada. Domir mustatir wujuban, anta, Bakar, Aminah Irfan. Rinasan, domir mustatir wujuban, ya. Aisyah Humairah, domir mustatir wujuban, betul. Rahaizat Ahmad, mustatir wujuban. Okey, Faridah Salim, mustatir wujuban. Satu lagi. Dia ada satu lagi. Waw jamaah. Sablim tak ada waw jamaah, tak ada. Waw jamaah tak ada. Domir mustatir wujuban. Asy Harun, domir rafa' munfasil. Mubtada, masya-Allah, ahsanta. Asri Harun, huwa domir rafa' munfasil. Sebab apa dia mubtada? Umum Muslimin, domir mustatir wujuban dan domir rafa' munfasil. Barakallahu fiki. Ya. Asri Harun dan Ummu Muslihuddin menjawab dengan betul. Domir rafa' munfasil, ya. Faridah Salim, domir mustatir wujuban, ya. Alhamdulillah. Kenapa domir mustatir wujuban? Sebab
Tidak ada fa'il lain lagi yang menjadi fa'il. Tidak ada kalimah lain lagi yang menjadi fa'il kecuali dhamir mustatir itu. Dhamir rafa' munfasil, ya, Faridah Salim, Musabri Jamil. Dhamir rafa' munfasil, bukan waw jamaah. Waw jamaah tak ada waw tu. Huwa tu dhamir rafa' munfasil. Waw jamaah hanya yang ada dalam fi'il saja. Musabri Jamil mungkin terkeliru, nampak ada waw tu, huwa tu. Bukan bukan waw jamaah. Dhamir rafa' munfasil ni dia tidak kita namakan waw. Yang namakan waw jamaah itu dhamir rafa' muttasil. Dhamir rafa' munfasil. Rohaizat Ahmad. Ya, betul. Alhamdulillah. Roki Haji Saidin, dhamir rafa' munfasil. Barakallah fi. Kenapa dia rafa'? Sebab dia jadi mubtada'. Kan mubtada' ke awal ayat Ustaz kata. Ya, dia memang awal ayat. Tapi awal ayat untuk maqulul qaul. Sebab huwa azan. Ini satu ayat baru ni. Huwa azan. Ini satu jumlah. Jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ini menjadi maqulul qaul kepada kul. Ya, Asri Harun. Dhamir mustatir. Wujuban. Takdiruhu anta. Okey. Anta fa'il. Wujuban. Dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu anta. Dhamir mustatir wujuban. Azim Abdullah, betul. Mustatir wujuban dan dhamir rafa' muttasil. Ya. Dhamir rafa' munfasil. Muttasil. Sorry. Betul. Tahniah Haji Abazia. Dhamir rafa' munfasil. Dhamir rafa'. Aniza ada dhamir rafa' munfasil satu. Dhamir mustatir wujuban satu. Ada dua. Bukan kurungan Haja. Ustazah Aniza kena ambil perhatian. Dhamir rafa' munfasil sebab jadi mubtada'. Dhamir rafa' dhamir mustatir wujuban sebab dia jadi fa'il kepada kul tu. Ada dua dhamir di sini. Dalam kul ada dhamir mustatir wujuban. Dhamir mustatir wujuban dia menjadi fa'il. Oh, bukan. Sekarang kita bincang. Ummu Sabri Jamil, kita sedang bincang sedang kul huwa azan sekarang ni. Okey. Dhamir rafa' munfasil untuk huwa. Dhamir mustatir wujuban untuk kul tu. Dalam kul tu ada dhamir anta tu. Anta dia sebagai fa'il. Katakanlah oleh engkau. Katakanlah fi'il amar oleh engkau tu fa'il. Mana dhamir engkau? Mustatir dalam kul tu. Kita namakan dhamir mustatir wujuban. Sebab dia memang kena jadi fa'il. Tidak ada fa'il lain lagi selain dhamir mustatir tersebut. Meskipun dia tak nampak, tapi peranan dia tetap besar. Dia berperanan besar. Oleh engkau tu penting. Okey. Ya, dalam kul ada dhamir mustatir wujuban. Alhamdulillah. Apa yang dikatakan, apa yang perlu dikatakan, apa yang perlu diucapkan, ucapkanlah ucapan ini. Huwa azan. Ini huwa azan ini adalah cakap ajuk ataupun maqul qaul ataupun direct speech. Maqul qaul ini dalam bentuk jumlah ismiyah. Huwa azan. Huwa mubtada, azan khabar. Huwa mubtada, oleh kerana dhamir dan dhamir rafa' munfasil. Azan pun khabar juga, marfu' juga. Azan khabar, marfu' juga. Tapi tanda rafa' dia, siapa tahu tanda rafa' bagi azan? Tolong beritahu saya. Kul tu fi'il fa'il mudmar. Ya. Haja anda tanya, kul tu fi'il. Dan fa'il dia fa'il mudmar. Ya, fa'il katakanlah oleh engkau. Fa'il bukan zahir tapi fa'il mudmar. Oleh kerana dia mudmar, dhamir, tidak ada fa'il lain ni. Kita namakan dhamir rafa'. Kalau
Fa'il zahir nampak tanda rafa' dia dhammah zahirah ke atau fi mahli raf'in ke kalau yang mabni. Tapi kalau yang dhamir kita namakan dhamir mustatir wujuban. Yang mustatir wujuban mustatir wujuban. Huwa tu dhamir mustatir. Ya. Oh, kena rapat sikit-sikit ra tu. Okey. Dhamir dhammah muqaddarah, masya-Allah. Yati Harun. Dhammah muqaddarah. Ya Farilah Salim, dhammah muqaddarah. Dhamir rafa' munfasil huwa. Dhamir kul dhamir mustatir wujuban. Ya. Tanya Puan Fatimah. Zarina Hamzah. Azan dhamir rafa'. Bukan dhamir rafa'. Tak boleh dhamir rafa'. Azan itu adalah khabar. Azan adalah khabar, dia bukan dhamir. Zarina Hamzah. Azan bukan dhamir, hanya dhamir yang namanya rafa'. Azan itu adalah isim zahir. Maka dihukum dia marfu'. Tanda rafa' dia dhammah muqaddarah. Okey, Azim Abdullah. Kul fi'il amar. Fa'il dia bentuk zahir atau mudmar. Fa'il mudmar, dhamir anta, okey? Baik. Zarina Hamzah cuba telitikan semula tentang azan itu adalah khabar. Yang kata yang hanya dhamir rafa', dhamir nasab ni cerita dhamir saja. Tapi kalau selain dhamir yang kita namakan isim zahir, isim zahir maka dia tanda rafa' dia dhammah zahirah ataupun dhammah muqaddarah. Bagi yang mu'tal akhir, dhammah kita namakan dhammah muqaddarah alal alif. Ya, alal alif. Nur Farizah Samsudin. Dhammah muqaddarah alal alif. Kalau azin, dhammah muqaddarah alal ya. Tengok huruf. Walaupun ditulis ya tapi dibaca alif. Okey. Rin Hasan, dhammah muqaddarah alal alif. Ada yang dhammah zahirah, ada yang dengan huruf waw. Alhamdulillah. Baik. Kita turun ayat berikutnya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah olehmu akan perempuan-perempuan pada masa haid. Dhammah muqaddarah alal alif. Roki Haji Saidin, terima kasih. Tahniah semua kepada yang menjawab. Kita berpindah pada ayat baru. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah olehmu. Ada fi'il amar, ada fa'il an-nisaa akan perempuan-perempuan. Ini maf'ulun bih. Nisa akan perempuan. Maf'ulun bih untuk zahir. Dan dia mu'rab. Apa tanda dia? Hukum dia mansub. Apa tanda dia? Fathah zahirah. Fathah zahirah. Untuk maf'ul bih. Fil mahid, murakkab jari. Fa'tazilu fil amar. Ada fa'il. Fa'il dia waw jamaah. Azan isim marfu'. Dhammah. Okey, untuk i'rab nanti insya-Allah Ummu Sabri Jamil kita akan ada sesi i'rab nanti. Macam mana kita nak i'rab? Kita tak boleh sebut azan isim marfu'. Azan kita terus khabar terus. Azan adalah khabar. Hukum dia marfu'un. Azan khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Itu cara kita i'rab insya-Allah. Kita azan khabar terus. Sebab dia isim zahir yang mabni kita akan. Kalau selain tanda rafa' dengan dhammah kita baru sebut li'annahu. Untuk li'annahu kalau tanda rafa' dia selain pada dhammah, kena li'annahu. Insya-Allah dia ada step dia, ada etika dalam mi'rab. Insya-Allah sabar. Dan dekat tu sikit lagi. Cuma kita susun sikit ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah olehmu. Jauhilah fil amar oleh kamu tu fa'il. Mana fa'il dia? Waw jamaah. Maka kita namakan dhamir rafa' muttasil dalam ilmu saraf. Dhamir rafa' muttasil. Okey. Kita namakan. Atau pak kita nama waw jamaah dhamir rafa' dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Boleh juga kata itu.
Baik, Ustaz Abdul Jamil ada urusan. Baik. La bas. Semoga Allah mudahkan. Fa'tazilun nisa' fil mahid. Waw jamaah, itu satu. Wala taqrabu, dan jangan kamu hampiri. Waw jamaah tu fa'il, dhamir rafa' muttasil. Hunna, akan mereka, maf'ulun bi, dhamir yang di hujung fa'il. Ha ghaib tu, Pak. Apa nama dhamir tu? Dhamir nasab muttasil. Kenapa dhamir nasab muttasil? Dia jadi maf'ulun bi. Hatta yathurna, sehingga mereka suci. Sehingga mereka suci. Mana dhamir mereka? Nun niswah. Nun niswah, dhamir rafa' muttasil. Kenapa dhamir rafa'? Sebab fa'il. Sebab fa'il. Fa'iza tatahharna, maka apabila tatahharna, fi'il madhi, telah bersih oleh mereka. Fi'il madhi, telah bersih fi'il madhi oleh mereka. Fa'il. Mana fa'il dia? Nun niswah, dhamir rafa' muttasil. Kenapa dhamir rafa'? Sebab fa'il. Fa'tu, maka datangilah olehmu, fi'il amar. Mana oleh kamu? Mana kamu? Mana fa'il dia? Waw jamaah, dhamir rafa' muttasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Fa'tuhunna, maka datangilah olehmu, fi'il amar. Hunna, akan mereka. Ha ghaib, kah mukhatab ya mutakalim, hanya layak jadi maf'ulun bi atau isim inna, atau kita namakan dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil. Walaupun pada tulisan tak nampak waw memang dengan ha tak boleh sambung, tapi tetap nama dhamir nasab muttasil, dhamir bersambung. Kenapa dia nasab? Sebab dia maf'ulun bi. Min haitsu, daripada mana-mana. Min haitsu, daripada mana-mana. Min haitsu murakkab jari. Haitsu itu zaraf. Haitsu itu zaraf. Haitsu adalah zaraf. Zaraf, peranan dia biasa akan jadi mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Seluruh jumlah fi'liyah ni. Mudhaf ilaih dalam bentuk jumlah. Amarakumullah. Haitsu mudhaf, amarakumullah mudhafun ilaih. Fa'tuhunna min haitsu, maka datangilah olehmu akan mereka daripada mana-mana. Amarakumullah. Amara fi'il madhi, dalam dia ada mustatir jawazan. Kenapa jawazan? Biasa ada fa'il zahir. Mana fa'il zahir dia? Allahu. Allah tu fa'il zahir. Kum, kamu khatab, dhamir muttasil ataupun dhamir rafa' muttasil. Kenapa dhamir rafa' pula? Dhamir nasab muttasil. Kenapa dhamir nasab? Sebab dia jadi maf'ulun bih. Kenapa dia muttasil? Dia bersambung. Kenapa ra tak bersambung dengan kaf? Memang huruf ra tak ada bersambung. Huruf ra, huruf dal, huruf zal, huruf zai, huruf alif, semua antara huruf-huruf yang tak boleh bersambung. Tapi oleh kerana dhamir duduk di hujung fa'il, automatically kita namakan dhamir muttasil atau dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab muttasil. Fa'tuhunna min haitsu. Haitsu zaraf. Dia biasa akan jadi mudhaf. Mana mudhaf ilaih dia? Kan Ustaz kata tu mudhaf ilaih tu isim. Ya, itu kalau bentuk mufrad, isim zahir. Ada juga mudhaf ilaih bentuk jumlah. Jumlah fi'liyah. Amarakumullah. Seluruh jumlah fi'liyah ni fi mahalli jar, mengambil tempat jar. Kenapa dia mengambil tempat jar? Sebab dia jadi mudhafun ilaihi kepada haitsu. Amarakumullahu, telah memerintahkan akan kamu oleh Allah. Fa'il zahir. Innallaha,
Sesungguhnya Allah Allah isim inna mansub. Apa tanda nasab? Fathah zahirah. Yuhibbu fi'il mudhari' marfu'. Apa tanda marfu' dia? Dhammah zahirah. Fi'il mudhari' pun ada marfu' juga Fi'il mudhari' pun ada mansub juga. Tapi dia tak ada jar. Isim ada jar. Fi'il mudhari' dia ada rafu', ada nasab, ada jazam. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Cuma sebelum Ramadan ni saya dah mula dedahkan. Saya nak ringankan tugas saya Ramadan nanti agar sampai kepada tujuan. Inna Allah, sesungguhnya Allah yuhibbu, ia cinta at-tawwabina, akan orang-orang yang bertaubat. Apa tanda nasab dia? Ini maf'ul bih ni, tawwabina. Apa tanda nasab dia? Tolong beritahu tanda nasab dia. Tolong komen sekarang, apa tanda nasab dia? Maf'ul bih, tawwabina, akan orang-orang yang bertaubat. Ini mulhaq jamak muzakkar salim. Tanda dia dengan huruf ya, bukan dengan baris fathah. Yang boleh baris fathah ni hanya berlaku pada isim mufrad dan jamak taksir sahaja. Tawabina, ya yatiharun dengan ya. Kerana ini kena sebut li'annahu. InsyaAllah. Mana yang selain fathah kena sebut li'annahu. Ya Hajar Majmin. Tanda nasab dengan ya. Ya Faridah Salim. Ya, betul. Ini kena selain baris fathah kena sebut li'annahu. Li'annahu mulhaq jamak muzakkar salim. Li'annahu mulhaq jamak muzakkar salim. Dia menyerupai jamak muzakkar salim. Tapi dia bukan isim mushtaq. Huruf ya. Ya, Rina Hasan, Zarina Hamzah. Okey. Jamak muzakkar salim. Ya, ini Zahnua. Okey, alhamdulillah. Roziyahman, ya tanda nasab, ya. Asal tanda nasab fathah, tapi selain fathah kena sebut ya ke, kasrah ke, atau alif ke, semua kena li'annahu. Hujung dia kena ada li'annahu jamak muzakkar salim ke, li'annahu isim musanna ke, atau li'annahu asmaul khamsah ke, li'annahu jamak muannas salim ke. Selain baris fathah kena sebut li'annahu. Okey, Umum Sudin kata apa? Al-ya niabatan anil okey, ada niabatan ni. Al-ya niabatan anil fathi li'annahu minal jam'il muzakkar salim. Jam'i tak payah lam. Li'annahu min jam'il muzakkar salim. Li'annahu min jam'il muzakkar salim. Huruf ya, Hafizah Yahya, Mahani Yaakob. Apa Ustaz? Ya ni kita panggil tak faham. Apa maksud Teacher Mahani? Apa Ustaz ya ni? Kita panggil ya. Yang Umum Musudin beritahu tadi, apa? Al-ya'u, ya itu niabatan anil fati. Niabatan tu mengambil alih tempat. Naib. Niabatan tu mengambil tempat fathah. Kenapa? Li'annahu kerana dia min jam'il muzakkar salim. Kerana dia daripada jamak muzakkar salim. Niabatan lagi. Pengganti naib. Niabatan itu pengganti atau naib. Okay. Alhamdulillah. Ya mutakallim. Ya mutakallim tu kalau domer. Umi Esa, ya mutakallim tu kalau domer. Sekarang ni bukan domer ya. Kita bukan cerita tentang domer ni. At-tawabina. At-tawabina, ya tu di situ adalah tanda nasab. Tanda i'rab.
bagi hukum nasab. Tawabina. Begitu juga al-mutatahhirina. Juga tanda nasab, bukan ya mutakalim. Ya mutakalim tu dhamir yang ada dalam fi'il. Di hujung fi'il atau hujung isim. Ya mutakalim, dhamir aku Ini tawabin, ini tanda nasab, pengganti baris fathah bagi jamak muzakkar salim. Wa yuhibbu, innallaha yuhibbul tawabin. Sesungguhnya Allah ia suka, ia cinta akan orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan ia suka, ia cinta akan orang-orang yang suci. Jamak muzakkar salim, tanda nasab dan tanda jar juga dengan ya. Bagi jamak muzakkar salim, tanda nasab dan tanda jar dengan ya. Jangan keliru dengan ya mutakalim, ya mukhatabah. Ya mutakalim dhamir aku yang berada di hujung fi'il atau hujung isim. Dia boleh jadi maf'ul bih, boleh jadi mudhafun ilaih. Boleh jadi majrur kerana dimasuki huruf jar. Itu kalau ya mutakalim. Ya mukhatabah ni kalau jadi fa'il, dia berlaku pada fi'il mudhari'. Tapi al-ya ni tanda nasab, bukan dhamir. Tanda nasab bagi maf'ul bih untuk jamak muzakkar salim. Oh, pengira apa ya Ustaz? Ya apa? Oh, ni kita al-ya, kita tak panggil nama ya mukhatabah, kita tak ada. Ya saja. Al-ya adalah pengganti atau niabatan. Ya, tanda nasab. Kalau dhamir kita beri nama. Ya, kalau dhamir kita nama ya mukhatab ke, ya mutakalim ke, ya mukhatabah ke. Okey. Alhamdulillah. Sabar, pelajaran ni memang kita perlu daripada awal, perlahan-perlahan, berdikit-dikit, insya-Allah kita akan lebih jelas lagi. Alhamdulillah. Dalam nampak satu ayat, tapi nak menghabiskan satu ayat ni, kita makan masa 1 jam setengah. Atau 1 jam. Setengah jam pertama tadi saya lebih pada berkongsi dengan berita-berita terkini, ataupun waktu saya menguruskan anak saya ke sekolah tadi. Tapi 1 jam terakhir tu, itu lebih fokus pada perbincangan kita. Jadi 1 jam untuk satu ayat kita bincang ni. Tanda nasab dan tanda jar bagi jamak muzakkar salim adalah dengan huruf ya. Ya. Tanda tanda nasab dan tanda jar dengan huruf ya bagi jamak muzakkar salim. Ya ni adalah pengganti kepada baris fathah kalau nasab, pengganti kepada baris huruf baris kasrah kalau jar. Ya, Fatimah. Ya adalah pengganti baris fathah kalau nasab, dan juga pengganti baris bawah, pengganti baris kasrah kalau dia jar. Niabatan anil fathi atau niabatan anil kasri. Allahu alam bissawab. Alhamdulillah. Saya kira perkongsian kita untuk pagi ini sampai setakat ini dulu. Alhamdulillah. Selesai sudah perbincangan kita. Okey. Jam sudah menunjukkan 9.30. Saya kena berundur diri dulu. Kebetulan qadarullah wa masyafa'al, di taman saya ini ada kematian. Saya nak pergi ziarah teman saya, Fadil Ustaz Ali rahimahullah, semoga Allah rahmati beliau. Beliau menjadi imam di masjid di taman saya. Baru-baru ini dia ditimpa musibah, sakit, masalah paru-paru, dan hari ini saya dapat khabar meninggal malam tadi. Jadi nak pergi ziarah. Saya tunaikan janji saya pagi ini dulu dengan anda sehingga jam 9, dan insyaAllah saya nak pergi ziarah. Okey, jumpa lagi hari Isnin nanti. Jangan lupa sambungan lanjutan kepada perbincangan yang selanjutnya, ayat yang ke-223 dan perbincangan ilmu nahu. Dan tak lupa juga nantikan bulan Ramadan nanti kita akan bahas pada i'rabul Quran, dan dalam masa yang sama
peserta-peserta yang selesai menyempurnakan. Minggu depan adalah minggu terakhir bagi peserta yang tak mengikuti fast track. Bagi fast track, minggu ini adalah minggu terakhir untuk sempurnakan tugas sehingga ayat yang ke-141 surah Al-Baqarah selesai satu juzuk. Bagi fast track, bagi yang ikut standard biasa, minggu depan adalah minggu terakhir. Bagi pelajaran yang ke-39 selesai satu juzuk. Tapi perlu ada latihan, perlu sambungan, perlu ada pemantapan bagi kelas malam nanti dan kelas hari ini. InsyaAllah kalau anda terus istiqamah, anda insyaAllah akan lebih jelas lagi, lebih faham lagi. Kalau anda boleh tanya langsung pada saya, direct saya dapat terangkan secara spontan, secara jelas, saya dapat faham apa maksud yang anda tak jelas. InsyaAllah malam nanti boleh kemukakan soalan. InsyaAllah ada ruang, saya akan bincangkan nanti. Dan fokus malam ni, perbincangan kita tentang mubtada zahir atau mubtada mudmar, isim inna zahir atau isim inna mudmar, isim kana zahir atau isim kana mudmar. Semuanya hukum marfu' kecuali isim inna yang mansub. Semuanya marfu', isim inna yang mansub. Isim kana marfu', mubtada marfu', isim inna mansub. Kerana kuasa inna itu mempengaruhi isim mubtada menjadi mansub. InsyaAllah malam nanti. Dan kita jumpa nanti minggu depan. Allahu a'lam bissawab. So, saya akhiri pertemuan kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.